tulis saja urut tradisional Semenyih atau urut lelaki Semenyih, orang boleh jumpa saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan. Buat kawan-kawan yang sedang menonton, nama saya Nik Aziz Afiq bin Abdul. Dan pada hari ini saya nak berkongsikan kepada kawan-kawan tentang pengalaman kerjaya saya, yang mana saya rasa sedikit sebanyak dengan perkongsian pengalaman ini mungkin dia akan dapat membuka fikiran dan juga memberikan satu jalan. Jalan apa? Kita akan sama-sama teroka kejap lagi. Saya sekarang ni berumur 26 tahun. Saya mengusahakan sebuah pusat urutan tradisional di Semenyih, dan kedai saya dah pun mencecah, telah pun melepasi tahun yang kedua. Dan inilah yang saya nak kongsikan kepada kawan-kawan sekalian. Profession urut ni adalah satu profession yang mungkin kurang diminati, tak digemari, ataupun orang akan nampak macam kerja urut ke? Orang akan rasa macam tu kan. Jadi saya nak buka sedikit pandangan kawan-kawan sekalian, kenapa saya anggap urut ini sebagai satu lubuk rezeki yang ditinggalkan, lubuk rezeki yang kita tak nampak sebenarnya. Jadi untuk makluman kawan-kawan sekalian, sebelum saya buka kedai urut ini selama 2 tahun, saya telah pun bekerja di kedai urut yang lain, dan saya pun telah buat servis rumah ke rumah, dan saya dah belajar urutan ni sejak umur saya 13 tahun, 14 tahun dulu lagi. Saya dah pernah belajar tentang urutan ini. Jadi apa yang saya nampak, yang saya nak kongsikan kepada kawan-kawan sekalian adalah kita ada satu masalah yang kritikal, boleh kata, dalam industri urut, apabila ramai tukang-tukang urut, terutama sekali dalam bidang tradisional, adalah di kalangan orang-orang yang berusia, orang-orang yang agak berumur, maksudnya 50-an ke atas lah kebanyakannya. Dan dah ramai tukang-tukang urut popular yang terkenal satu masa dulu, sekarang ni mencecah umur 60-an, 70-an, dan makin tua makin uzur. Dan sekarang ni industri ni, bila mana orang-orang tua ni semakin uzur, semakin tak larat nak ambil ramai dan sebagainya, dia menimbulkan satu ruang vacuum di mana tak ada kurangnya generasi pelapis muda dalam mengambil alih tempat mereka. Dan bila kurangnya generasi muda, bermakna saingan untuk melakukan profesi urut ni sebenarnya sangat sedikit, sedangkan dia punya market dia sangat besar. Rata-rata orang, apa-apa bangsa, apa-apa jenis manusia sekalipun, sebenarnya kalau ditanya suka tak untuk mengurut, kebanyakannya akan jawab suka. Yang tak suka mungkin dia belum pernah lagi berurut. Tapi siapa yang pernah berurut, dia dapat satu urutan yang kali pertama tu urutan yang sedap, dia nak lagi ulang urutan tu. Dan pengalaman saya dalam 2 tahun ni juga, saya nampak betapa anak muda ada peluang yang lebih besar dalam industri ini, kerana pertamanya dia adalah profession yang kosnya sangat rendah. Bila kita dapat belajar urut, biasanya belajar urut lebih kurang 2 hari, 3 hari saja kita dah boleh dapat menguasai satu jenis urutan. Kos bila kita buat balik kepada orang lain hanyalah sebotol minyak urut dan tempat. Tempat tu sama ada kita boleh buat kat tempat kita, atau selalu yang paling ramai orang buat, kita pergi saja ke rumah-rumah orang, dan orang pun lebih selesa bila kita pergi ke rumah mereka. Jadi kalau ikut saya, kos untuk satu botol minyak urut saya boleh pakai untuk 20 orang. Satu botol itu hanyalah berharga RM8 semata-mata. Boleh urut untuk 20 orang. Itu sajalah kos. Dan satu lagi adalah tenaga kita lah, kemahiran kita. Dan selalu orang kata, susahlah urut ni, macam mana nak belajar urut, tak reti dan sebagainya. Sekarang ni ada begitu banyak kursus-kursus yang ditawarkan, kursus yang singkat, kursus yang lama, oleh tukar-tukar urut yang berkepakaran. Dan dengan kursus-kursus itu, kita boleh dapat basic tentang urutan, dan basic itu saja pun sudah sangat mencukupi untuk kebanyakan orang awam. Ini bukannya kita cerita urut tentang nak urut orang seliur, nak urut orang stroke dan sebagainya. Urut biasa, urut seluruh badan ni saja pun dengan basic sudah memadai. Dengan basic kita dapat tackle begitu ramai customer. Dan ini saya nampak satu peluang kepada anak muda, apabila kebanyakan tukang-tukang urut yang berusia, mereka tak berapa mahir mengiklankan menggunakan media sosial. Dan kat sinilah kelebihan yang kita boleh grab. Saya pun mula-mula tak perasan, di kawasan saya buka kedai urut di Semenyih. Di Semenyih dan Berandang saya rasa ada lebih kurang 5 ke 6 orang tukang-tukang urut tradisional. Tetapi saya dapat panggilan yang begitu banyak. Setiap hari ada saja orang masuk booking dan sebagainya, dan saya perasan setiap kali saya tanya macam mana dia tahu, sedangkan saya tak sepopular yang lain. Orang lain, saya baru berbanding yang lain dah buat puluhan tahun. Jawapannya mudah saja. Mereka Google. Jadi bila mereka Google, saya ada blog saya ada Facebook saya ada Instagram saya. Orang boleh jumpa sebut
tulis saja urut tradisional Semenyih atau urut lelaki Semenyih, orang boleh jumpa saya. Dan dalam kes-kes yang tak disengajakan, tulis urut batin lelaki pun orang jumpa saya. Jadi saya tak buatlah urutan batin tu, tapi nak bagi tahunya betapa berkuasanya media sosial, dan kuasa media sosial ni tak begitu mahir digunakan oleh tukang-tukang urut yang lebih berusia. Dengan menggunakan media sosial, kita dapat grab attention daripada ramai orang dan akhirnya dia jadi pelanggan kepada kita lah. Sekarang kita masuk pada satu topik lagi, adalah kenapa saya katakan dia adalah satu peluang yang menjanjikan, satu bidang profession yang boleh menjanjikan. Cuba kita bayangkan, sekarang ni pun tujuan saya berkongsi, kita mengenangkan pasca COVID, ramai orang hilang kerja ataupun dalam keadaan setiap masa pun kita akan rasa sedikit kesesakan dari segi perbelanjaan, harga barang dan sebagainya. Bayangkan, ini kita nak tunjukkan satu urutan yang biasa lebih kurang 1 jam ke 1 jam suku. Kalau saya buat 1 jam suku lah, tapi kebanyakannya rate 1 jam urut kalau di sekitar Lembah Kelang ini antara 60 ke 80 ringgit, bahkan ada yang lebih tinggi. So, okay, kita start dengan 60 ringgit sekalipun. Katakan kita nak jadikan urut ni sebagai satu pendapatan sampingan. Bayangkan kalau kita dapat urut cuma 1 minggu, kita cuma dapat urut 2 orang saja, hari Sabtu dan hari Ahad. Hari Sabtu kita ambil sejam, hari Ahad kita ambil sejam. Dan kita ulang tu sebanyak setiap minggu selama 1 bulan dengan RM60 kita dapat per customer. Jadi 1 minggu kita dah dapat RM120. Darabkan dengan 4, at least duit tu mungkin boleh tampung kita punya bil air, kita tampung bil elektrik kita, minyak kita dan sebagainya, tanpa meninggalkan kerja utama kita tadilah. Dan saya juga mencadangkan kalau sesiapa yang berminat untuk ceburi bidang urut, mulakan dengan sebagai pendapatan sampingan terlebih dahulu. Bila kita dah rasa confident, baru kita terus buat sebagai full time. Saya sendiri mulakan lebih kurang, saya ambil masa lebih kurang beberapa bulan untuk mulakan sebagai pendapatan sampingan. Kemudiannya saya bekerja dengan satu kedai urut di KLIA 2. Kemudian bila saya dah rasa confident, pelanggan dah makin ramai, orang dah mula percaya dengan kita, barulah kita pergi secara full time. Dan alhamdulillah saya buat secara full time, saya dapat survive, saya dapat bisnes saya grow ni semakin meningkat, semakin naik, alhamdulillah. Dan urut ni seperti mana semua kemahiran-kemahiran yang lain, semakin kita mengulang, semakin kita akan pakar dalam bidang tu. Semakin banyak orang yang kita urut, semakin banyak kita lakukan, kita akan semakin mahir. Dan bila kita semakin mahir, dia dah sampai ke satu tahap, orang akan nampak kita ni orang yang berpengalaman lah. Kita expect kita akan banyak belajar benda baru dan sebagainya. Orang akan datang kat kita, orang akan cari kita. Dan seperti mana-mana servis yang lain, urut ni dia punya marketing paling cepat sekali. Bila kita urut orang, orang berpuas hati dengan servis kita, dia akan sampaikan kepada orang-orang lain. Jadi pengalaman saya lah setakat ni, mana-mana negeri pun saya pergi, saya berjalan balik kampung dan sebagainya, semua tempat saya singgah, bila saya sebut saja pada orang profession saya adalah sebagai tukang urut, soalan pertama adalah bila kita boleh urut. Jadi saya balik kampung saya di Perlis, saya akan urut semua ahli keluarga saya kat sana. Saya balik kampung saya di Kelantan, saya akan urut kawan-kawan saya. Saya pergi mana pun, orang akan tanya bila boleh urut, bila kita nak datang urut dan sebagainya. Menunjukkan orang suka diurut, dia ada peluang, dia ada boleh menjadikan satu pendapatan yang agak lumayan juga sebenarnya, yang cepat. 1 jam kita boleh terus dapat RM60. Dan kalau kita rasa penat lah, rasa boleh ke tangan rasa tak kuat, kita rasa macam tak ada tenaga nak urut dan sebagainya, macam saya cakap tadi, ni adalah kemahiran. Bila kita dapat satu latihan yang betul tentang teknik mengurut yang sebenar, jadi kita sebenarnya rasa tak pakai tenaga sangat pun. Kalau tanya pada pelanggan-pelanggan saya, dia orang tengok nampak macam tangan ni kita lalukan je atas badannya, tapi dia dapat rasa satu kepuasan, rasa satu kelegaan bila urut, dan mungkin rasa kesakitan lah. Jadi selain daripada bantu menambahkan sedikit sebanyak duit poket kita sebagai peluang pekerjaan sampingan, urut juga sebenarnya macam saya sebut tadi, dia sangat membantu kita mengeratkan hubungan dengan ramai orang secara sedar atau tak sedar, sebab dia memang kita betul-betul kita sentuh dia kan, kita berdepan dengan dia dalam keadaan jarak yang dekat, jadi kita rapat dengan ramai orang. Saya perasan saya agak secara ni saya agak kurang rapat dengan sepupu-sepupu saya, terutama yang jarak umur yang jauh beza dan sebagainya. Tapi sekarang ni bila balik ke kampung, sepupu yang tak rapat dan sebagainya, suami mereka datang berurut dengan saya. Jadi dia mengeratkan hubungan kekeluargaan. Kemudiannya saya perasan saya pergi mana-mana, macam saya cakap tadi, saya jumpa kawan-kawan, even kawan kepada kawan yang saya tak kenal dan sebagainya pun, bila dengan urut dia jadi ada satu hubungan yang rapat, satu hubungan yang erat. Baru-baru ini saya dihubungi oleh salah seorang pelanggan saya. Dia pernah berurut dengan saya lebih kurang 1,5 tahun yang lepas. Dia menubuhkan satu NGO dan dia nak cari
orang untuk dibantu lah, untuk disampaikan bantuan makanan. Dan saya betul-betul clueless sebab tempat yang dia minta untuk saya, yang dia targetkan untuk sampaikan bantuan tu adalah tempat yang saya tak biasa. Saya tak ada kawan, tak ada kenalan kat tempat tu. Akhirnya bila saya record rupanya saya pernah urut. Ada seorang saya saja saya pernah urut kat kawasan tu. Dan akhirnya saya temukan dua orang yang sebenarnya pernah jadi customer saya. Akhirnya bantuan dapat disampaikan lebih pada 200 keluarga di tempat seorang lagi yang saya pernah urut. Jadi menunjukkan urut ni bukan satu perkara yang main-main, dia boleh jadikan jambatan kepada ramai orang. Dan sebagai seorang yang terlibat dalam politik secara kecil-kecilan, urut juga membuatkan saya dapat dekat dengan ramai pimpinan politik dari pelbagai parti. Jadi walaupun berbeza-beza parti, walaupun kita rasa mungkin ada benda kita tak selesa sebagainya, tapi dengan urut menyebabkan kita dapat jumpa kawan daripada parti-parti yang berbeza. Masing-masing pun cuba untuk beramah mesra dengan kita. Jadi ini adalah jalan yang saya rasa bagus untuk mendekati orang lain. Jadi saya lontarkan di sini untuk sama-sama rakan-rakan semua fikirkan. Mungkin boleh try Google, boleh cari tempat-tempat latihan urut yang berdekatan dan sebagainya, dan saya boleh hubungi saya boleh rekomenkan beberapa pusat urutan yang memang saya tahu dapat melahirkan anak-anak murid yang boleh menjadi tukang urut yang baik dan berkemahiran. Jadi setakat itu saja dulu di sini. Terima kasih. Jadi kawan-kawan kalau nak datang bercuba, mungkin kita boleh, kalau ada persoalan-persoalan nak tanya dan mungkin nak try rasa urutan tradisional yang saya lakukan, saya buka pusat urutan tradisional dan bekam Aziz di Semenyih Central, Semenyih, Selangor, di mana saya beroperasi hampir setiap hari, melainkan hari-hari yang saya kena lari ke tempat lain lah. Dan semua urusan saya berdasarkan booking awal 2-3 hari sebelum, dan boleh ikuti saya di laman Facebook Pusat Urut Tradisional Lelaki Semenyih, dan juga boleh di Google pun kalau tulis urut lelaki Semenyih pun antara nama yang pertama akan keluar adalah nama saya. Jadi jemput datang, mungkin boleh borak-borak kalau rasa nak jadikan ini sebagai income sampingan ataupun nak buat secara full time, kita boleh bincang-bincang, saya boleh lontarkan bagi nasihat sikit sebanyak dan sebagainya lah. Ini insya-Allah. Terima kasih. Yang penting sekali jangan lupa like dan subscribe Hantam TV. Hidup Hantam TV.